daripada UTM tadi. Jadi boleh saya tahu ke jika kita ada staff antarabangsa bersama kita? Sekejap saya semak. Do we have any international staff with us today? Slide saya dalam bahasa Melayu. Okay, if you need me to explain in English, later you can just let me know. Okay, boleh saya mulakan? Jadi bonus e-kandungan ini kita telah ada sejak tahun 2017 tak silap saya. Jadi ia merupakan satu pengiktirafan yang kita nak beri kepada pensyarah yang membangunkan bahan-bahan pembelajaran secara digital yang dikongsi secara terbuka. Jadi mungkin ada antara anda yang mungkin tak berapa jelas lagi tentang apa itu e-kandungan. Jadi saya akan terangkan apa itu e-kandungan, apakah rubrik penilaian bagi bonus e-kandungan, apakah prosesnya penilaian bonus e-kandungan ini, dan juga cara-cara untuk memohon bonus e-kandungan ini. Okay, jadi yang pertama sekali adalah mungkin saya terangkan pembangunan e-kandungan ini sebenarnya adalah daripada inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi juga. Di dalam dasar e-pembelajaran negara ada diceritakan tentang kepentingan membangunkan e-kandungan. Jadi apa itu e-kandungan? E-kandungan itu boleh berbentuk apa jua bahan pembelajaran yang berbentuk digital, yang ada 4 syarat. Yang pertama, dibangunkan sendiri oleh pensyarah, tidak melanggar sebarang hak cipta. Ia bermaksud semua kandungan di dalam dalam e-kandungan tersebut adalah pensyarah yang buat sendiri. Yang ketiga, ianya mestilah ditawarkan secara terbuka ataupun dikongsikan secara terbuka dalam talian bagi proses PNP. Yang keempat, di dalam konteks UTM, penawarannya terbuka di platform selain daripada platform e-learning UTM, kerana platform e-learning UTM itu dia punya penggunanya adalah pelajar UTM. Jadi hasrat utama e-kandungan ini dihasilkan adalah untuk pensyarah-pensyarah UTM berkongsi ilmu mereka dengan publik, dengan orang awam. Sebab tu disyaratkan anda hanya akan dapat bonus ini sekiranya anda share anda punya content to the public. Okay, so it should not be restricted to only your students. Okay, jadi itu antara syaratnya. Okay, apakah bentuk e-kandungan ini? So e-kandungan ini boleh dalam bentuk nota, boleh dalam bentuk latihan, boleh dalam bentuk video, dalam bentuk multimedia. So apa jua bentuk e-kandungan, bahan pembelajaran secara digital kita terima sebagai e-kandungan. Yang penting ianya adalah asli dan terbuka, iaitu diberi akses kepada sesiapa sahaja untuk mengambilnya dan menggunakan bahan tersebutlah. Okay, jadi kalau dalam e-learning tu tak boleh lah sebab e-learning tu tak terbuka kepada orang awam. Okay? Saya mungkin sharekan dahulu sekiranya ini antara the don'ts-nya. Kalau anda mungkin membangunkan e-kandungan tetapi contohnya nota dan anda kongsikan di dalam e-learning UTM sahaja, jadi ianya bukanlah bahan e-kandungan, e-kandungan asli yang kita cari, jadinya kita tak dapat beri markah bonus kepada anda. Video-video anda, contoh anda memang letak di YouTube tetapi video anda listkan sebagai unlisted ataupun restricted kepada orang yang anda nak sahaja. Jadi ia juga tidak boleh dikategorikan sebagai e-kandungan asli dan terbuka. Okay? So itu juga kita tak akan bagi markah. Seterusnya adalah video yang dibangunkan oleh pelajar-pelajar anda. Okay, contohnya pelajar anda ada buat pembentangan, kemudian anda rakam ataupun pelajar anda yang rakam and then anda hantar untuk permohonan pembangunan e-kandungan. Jadi kita juga tidak terima bentuk e-kandungan ini kerana ianya dibangunkan oleh pelajar dan bukan dibangunkan oleh pensyarah. Dr. Nurbiha, ya? rakam tak? Ya? Ada rakam tak ni? E-content. Ada yang tak dapat hadir. Please rakam tak? Rakam Doktor. Okay. Alright. Seterusnya adalah pengajaran menggunakan teknologi. Contohnya, anda tak membangunkan apa-apa e-kandungan tetapi anda menggunakan tools for teaching and learning. Contoh, anda bangunkan, anda menggunakan
Contoh anda menggunakan Facebook for teaching and learning contohnya, itu adalah pengajaran menggunakan teknologi dan bukannya membangunkan e-kandungan. Okey. Seterusnya adalah anda ingin menuntut bonus e-kandungan bagi bahan yang anda dah tuntut semester lalu. Jadinya untuk semester kita hanya memberi markah kepada bahan yang barulah yang anda bangunkan semester lepas, anda dah claim semester ni kalau anda buat bahan lain dan kita bagi markah lah. So bahan yang sama kita tak bagi markah lagi. Okey, seterusnya adalah presentation slide ataupun bahan pembentangan daripada publisher. Kita ada juga pernah menerima ada pensyarah yang ambil nota-nota daripada CD yang beli dengan buku, dapat dengan buku tu, and then ingin dimohon sebagai bonus e-kandungan. Itu juga kita tidak boleh terima kerana ianya bukanlah asli daripada dibangunkan sendiri oleh pensyarah. Jadi syarat yang tu tadi tidak ditepati. Seterusnya, materials shared in Google Drive. Ada juga pensyarah yang berkongsi bahan-bahan mereka dengan penilai di dalam link Google Drive. Jadi link Google Drive ini kita tak tahu adakah dia kongsikan secara terbuka ataupun tidak. Macam mana mereka sebarkan bahan-bahan dalam Google Drive ini. Jadi bahan-bahan yang dia bagi link, pensyarah bagi link kepada kita dalam bentuk satu Google Drive, dalam tu ada macam-macam nota lah, ada video lah, dan sebagainya, bahan e-kandungan yang lain, itu juga kita tak terima sebagai bahan yang dikongsikan secara terbuka. Okay. Ini antaranya lah. Nanti kalau ada soalan nanti, saya akan jawab kemudian nanti. Okey, apakah rubrik penilaian? Jadi rubrik penilaian ni sebenarnya ada diletakkan di dalam sistem MyUTM kita, tetapi kita tak tulislah kat sini. Contohnya kalau bahan anda fall under kategori R, reseptif, dapat markah berapa, kita tak tuliskan secara detail kat situlah, tapi saya akan terangkan kat sini. So kita ada tiga jenis, tiga cara kita memberi markah. Yang pertama adalah kita melihat sekiranya bahan e-kandungan tersebut jenis reseptif sahaja. Reseptif ni maksudnya adalah pelajar dia akan ambil bahan tu and then dia akan tengok sahaja. Dia tak boleh buat apa-apa sangat dengan bahan tu, dia tak boleh berinteraksi ke dengan bahan tu. Jadi biasanya ini adalah contoh nota yang tak interaktif, nota yang tak interaktif ataupun video yang tak interaktif di mana pelajar hanya perlu tengok ataupun pelajar perlu baca sahaja. So that is what we meant by receptive. Jadi biasanya bahan markah bahan macam ni, markahnya adalah 1 sehingga 2 bahan jenis reseptif. Bagi bahan e-kandungan yang internal interaktif, ini bermaksud bahan e-kandungan yang dihasilkan tersebut membolehkan pelajar berinteraksi dengan bahan tersebut. Okey, contoh dia buat video tetapi video dia tu dalam tengah-tengah tu ada soalan yang pelajar kena jawab. Jadi video itu sendiri adalah interaktif. Ini bukannya cerita kalau contoh video saya letak kat YouTube. Dekat YouTube tu kan bawah tu kan boleh komen. So itu macam interaktif juga kan? Okey, itu bukan. Itu kita tak kira. Kita nak bahan itu yang interaktif, bukannya tempat meletak bahan itu yang interaktif. Jadi video yang interaktif contohnya dia buat video tu, lepas tu tengah tu ada pelajar boleh jawab soalan, pelajar boleh berinteraksi dengan video tersebut, itu kita akan pertimbangkan markah 3 lah, 3 sehingga 4 di bahagian internal interaktif ini. Okey, yang ketiga adalah jenis kooperatif. Bahan yang jenis kooperatif ni adalah bahan e-kandungan tersebut membolehkan pelajar ni berinteraksi, bukan berinteraksi dengan kandungan sahaja, tapi dia boleh berinteraksi dengan rakan-rakan juga. So kalau bahan tersebut contohnya membolehkan pelajar kena discuss dan sebagainya, itu kita bagi markah sehingga 4 sehingga 5 di dalam kategori kooperatif. Jadi ini adalah panduan yang kita gunakan untuk memberi markah kepada bahan-bahan e-kandungan. Okey. Saya letakkan sini contoh pengiraan markah. Okey. Contoh yang pertama, musim sekarang ni banyak pensyarah yang share video, apa tu nama dia? Video pengajaran. Okey, jadi saya letak kat sini video pengajaran. Saya rasa aspek tahun ni akan dapat banyak video pengajaran untuk dinilai. Okey, contoh kalau tengok nanti kat dalam sistem tu, bila kita masukkan kita punya e-kandungan tu, kita kena masuk mengikut subjek. Betul tak? So, sebab e-content ini kita expect pensyarah bangunkan untuk subjek dia lah.
Okay, so tetapi bahan yang dia ajar untuk subjek dia tu juga dia kongsi secara terbuka. Jadi biasanya pensyarah akan masukkan mengikut subjek. So bahan ni untuk dibangunkan untuk subjek apa. Tetapi bila kita menilai, kita tak tengok subjek pun. Kita akan letakkan semua sekali. Kita akan menilai by submission. Okay, by submission dia, so kita tengok. So macam contoh yang ini adalah link satu ni, one video self-develop ni mungkin datang daripada subjek A. Link kedua ni, satu video WebEx ni mungkin datang daripada subjek B. Tapi kita tak, semasa penilaian kita tak tengok pun dia datang daripada subjek mana. Kita terus menilai kandungannya sahaja. Jadi, kita akan menilai bahan-bahan, okey katakanlah dia masukkan, dia submit 4. Contoh dia submit 4. Jadi dia submit 4 ni, okey kita tengoklah yang pertama tu dia submit satu video yang self-develop. Contohnya, saya kata tadi video tu kalau self-develop tapi tak interaktif, markah dia 1 sehingga 2. Okey, kalau dia masukkan video WebEx, sama juga kalau tak ada interaktiviti. Tapi kalau katakanlah awak kata, tapi doktor saya kan dalam video WebEx masa saya mengajar tu, saya mengajar anak murid saya masa tu buat aktiviti Jamboard kat dalam tu. Tapi bila anda share video tu yang anda dah compile kan, dia tak jadi interaktif dah. Dia interaktif tu masa anda mengajar dengan pelajar anda. Faham tak maksud saya? Okey. Jadi walaupun video anda tu dalam dia tu anda ada mengajar menggunakan Jamboard lah, dan itu dengan pelajar anda. Tetapi bahan itu itself, bila anda compilekan kandungan itu itself, kandungan itu itself yang anda compilekan dan anda sharekan, bahan tu sendiri, video WebEx tu sendiri jadi interaktif ke tidak? Dia tak interaktif kan? Sebab bila katakanlah saya tengok video tu, saya boleh tengok saja. Saya bukannya boleh take part dalam Jamboard yang pensyarah-pensyarah dah rakam kat dalam tu. Okay, so dia still tak membawa markah interaktif kat situ. Jadi mungkin 1 sehingga 2 markah. Pada tahun ini kita telah berbincang mungkin video self-develop ni, contohlah kita nak bagi markah tinggi sikit berbanding dengan video WebEx. Kalau video WebEx itu dirakam sahaja dia punya sesi PNP, kita naklah juga bagi markah tetapi mungkin tak setinggi markah pensyarah yang membangunkan sendiri video tu. Maksudnya dia rakam diri dia, okey, dan dia mengajar kat situ, jadi itu lain lah dengan video rakaman WebEx, rakaman pengajaran yang bila dia mengajar, alang-alang tu dia rakam sekali. Okey, so itu markah dia kita bagi rendah sikit lah. Itu cadangan konsensus yang telah kita ada di kalangan penilai lah. Okey, link yang ketiga, lepas tu dia bagi link kepada nota dia. Okay, dia bagi link kepada nota dia. So, kalau nota tu pasif, again dia tak interaktif, markah dia antara 1 sehingga 2. Okay, so mungkin 1 markah kita akan bagi, mungkin nota dia tu pun alat-alat 5 muka surat. Jadi mungkin kita tengoklah juga nanti dia punya jurisdiction. Okay, dan yang keempat, contohnya dia bagi link kepada Padlet. Okay, dalam Padlet ini, bukannya ada hasil kerja pelajar sahaja. So, ada pensyarah, dia bagi link Padlet. Tapi dalam link Padlet tu semuanya presentation, hasil-hasil exercise student dia. Jadi kita duk fikir mana konten yang dibangunkan. Jadi itu antara contoh penggunaan teknologi for teaching and learning dan bukannya membangunkan kandungan. Tetapi kalau kat dalam Padlet itu dia letak dia punya video, dia letak dia punya nota, dia letak dia punya ada aktiviti mind map yang perlu dibuat, yang boleh dibuat. So kita bagilah markah up to 2 markah, kita tengok juga. Okey, dan kita akan tambahkan semua markah ini, dan kalau ikutkan macam ni, kita tambah markah dia dapat 6 markah dan maksimum markah untuk bonus kandungan adalah 5, jadi dia akan cut off jadi 5 markah sahaja. Okey, so untuk contoh yang kedua, katakanlah tadi link video, ada video self-develop, mungkin kita nak bagi up to 2 markah. Link video WebEx, kita bagi 1 markah. Kalau link video WebEx yang sama itu diletak dekat Padlet juga, itu kita tak akan bagi markah kerana ia dah jadi duplicate punya submission. Sama juga kalau link yang ketiga itu, PPT tu dia bagi tapi PPT yang sama dia dah letak dekat Padlet dekat link keempat, itu pun kita kira duplicate punya submission, jadi kita tak bagi markah. Jadi kita akan menilai Padlet itu sahaja, dan Padlet tu mungkin kita akan bagi 2 markah hingga up to 5 markah. Okay, jadi ini bergantung kepada interaktiviti yang ada dekat Padlet tersebut. Okay, so itu adalah antara contoh kita memberi markah. Kita still ikut dia punya rubrik ni, sama ada bahan itu adalah interaktif atau tidak, ataupun membolehkan collaboration atau tidak, ataupun dia jenis reseptif sahaja. Kalau anda ada lebih daripada, anda ada 10 video WebEx contohnya. 10 video WebEx, 10 video self-develop.
kita akan tengok juga interaktif ke tidak. Okay, so bilangan doesn't matter here, we want to look for quality. Okay, alright, seterusnya adalah proses penilaian. So apa yang macam mana kita menilai? Ada pensyarah yang tanya kita bila dia masuk je dia expect ada markah. Ini bukan automatic punya scoring Jadi bila anda masukkan data, sebab tu kita kena ada deadline, sebab kita akan kumpul data-data yang anda masukkan. Sama juga macam kita sahkan penerbitan dekat Radis tu kan, kena ada masa deadline dia sebab ada orang nak mengesahkannya. Okey, jadi UTM-Lead akan menilai, akan ada panel penilai. So UTM-Lead adalah sekretariat, bukan UTM-Lead yang menilai UTM-Lead adalah sekretariat yang mengumpulkan panel-panel penilai ni, dan panel-panel penilai ni akan menilai semua data-data yang dihantar, permohonan yang dihantar oleh pensyarah. Okey, selepas itu kita markahnya akan dimasukkan dalam sistem MyUTM, and then fakulti kena mengesahkanlah markah ini, walaupun markah tu diberi oleh panel penilai, tapi markah masih perlu disahkan oleh PPP. Okey, so markah tu akan disahkan oleh fakulti, kemudian selepas disahkan barulah markah itu akan dipaparkan di sistem ELPPT. Kalau macam tahun lepas, sepaham saya, remarks kenapa kita semua tak dapat markah tu tak ditulis, tak keluar dalam sistem ELPPT tu. Jadi tahun ni kita dah minta penambahbaikan daripada UTM Digital supaya keluarkan reason dia, kenapa sebabnya you all dapat markah macam ni. If not, saya dihujani dengan email-email, kenapa doktor markah saya macam ni. Jadi tahun ni kita dah cuba tambah baik, di mana nanti selepas ni kalau anda dapat markah sekian-sekian, kita akan ada remark kat situ, kenapa markah tu jadi macam tu. Kalau tak dapat markah, kenapa tak dapat markah. Okay, so itu akan jadi markah dipaparkan di sistem ELPPT ni selepaslah sekali proses penilaian bonus ni selesai dan lepas PPP ni mengesahkan. Okey, dia sama macam bonus wibometrik, semua sekali mesti disahkan oleh PPP juga. Okey, walaupun UTM-Lead yang membuat mengendalikan proses penilaian tersebut. Okey. Proses permohonan. Okey, jadi proses permohonannya adalah mohon melalui sistem test. Okay, anda pergi ke MyUTM, pergi ke profil akademik, pergi ke sebelah kanan ada menu test Teaching Excellence System dekat quick links tu. Okay, saya tunjukkan juga demonstrate. Okay, selepas tu anda tekan add new. Jangan isi yang ini. Ini adalah untuk kita cari kita punya submission yang lampau. Okay, tekan terus add new. Bila add new, kita isi borang yang ini. Kita isi borang yang ini, lepas tu kita tekan save. Lepas kita tekan save, kerja kita belum selesai lagi. Kita kena tekan submit pula ni, yang kertas terbang ni kena tekan. Okay, kalau tidak akan terbelenggulah anda punya submission kat situ je, dia berstatus save sahaja. Okay, anda kena tekan submitted dan dia akan tulis kat sini status submitted. Macam tu. Okay, so dia ada 5 step. My profile academic, pergi dekat quick links tu, Teaching Excellence System, tekan add new, isi borang dan juga lepas dah save, pergi kena submit lah. Okay, saja. Okay, saya tunjukkan sekejap dekat sistemnya. Deadline-nya 30 September. Reasonnya kenapa kena tutup 30 September? Supaya boleh menilai. Supaya panel boleh menilai. Sekejap ya, saya share. Sistem. Okey. Okey. So, anda pergi ke anda punya profil akademik. Okey, anda pergi ke anda punya profil akademik, MyUTM, akademik, profil akademik, tertinggal pula akademik. Profil akademik, lepas tu pergi kat sini. Teaching Excellence System. Saya minta maaf, kami akan perbaiki supaya besar sikit tulisan ni. Okey. Sebenarnya kami sebelum ni ada berjanji untuk menjadikan dia semua sekali masuk kat dalam tempat kita buat, kita masukkan course file tu semua, tapi
tak boleh materialize tahun ni. Macam ATM digital belum bersedia lagi. Jadi kena isi lagi kat sini. Quick links ni, pergi kat sini. Teaching Excellence System ni. Pergi kat bahagian e-content ni. Okay. Pergi dekat add new. Add new, kita pun masukkan lah. Okay. Untuk semester berapa, subjek apa, kategori apa. Okay. Lepas tu tekan save. Okay. Bila tekan save, nanti dia akan keluar macam ni. Macam ni. Yang save macam ni. Ini yang save ni maksudnya saya belum submit lagi. Okay. Kalau dah tekan kertas ni, submit ni, dia akan jadi status submitted. Macam tu. Okay. And then you are done. And then you can delete as well. Okay. So ini tadi saya kata rubrik, tapi saya kata kat sini kita tak tulis markah lah. Okay. Lagi tak? Saya cerita. Itu sahaja. Jadi I think there will be more question. Boleh tak voice out the question sementara saya baca juga? Betul, Dr. Biha. Ya, silakan. Untuk satu kursus satu saja ke e-content boleh submit? Boleh tambah more than that, tetapi pada tahun ini kita limitkan 5 sahaja submission. Kat dalam sistem anda boleh submit 5 sahaja. 5 kali lah. 5 kali submit. Untuk satu SEM? Untuk satu tahun ni. Maksudnya kalau orang yang mengajar 3 subjek, maknanya 5 sajalah. Mungkin satu subjek ni 2, lagi satu. So, kalau 3 subjek mengajar for the whole, kalau the whole year 6 lah kan? Saya cadangkan macam ni. Kumpulkan semua sekali dekat satu tempat. Contoh kan, ada video, ada nota. Contoh video tu bukannya 1, video tu ada 8 contoh. Nota pula ada 10 contoh. So kumpulkan video dengan nota ni dekat satu tempat. Contohnya letakkan dekat Padlet ke, and then link Padlet tu yang kita share, dan kita akan semak Padlet tu. Dalam tu nanti ada video, ada nota. Macam tu lah. Tapi itu kira satu lah. Kita akan lihat, sebab macam saya kata tadi, kita tak kira kuantiti, kita akan tengok interaktif atau tidak. Interaktif atau tidak, ataupun dia ada elemen collaboration atau tidak. Macam tu lah. Okay, maksudnya kalau satu Padlet tu ada 5 benda dalam tu, kira dia akan evaluate. Kita akan tengok 5 tersebut. Yes. Okay. Dr. Nobiha, saya Ahmad Yusof. Katakanlah saya ada 5 video di YouTube dan semuanya reseptif. Dapat 5 markah ke dapat 2? Dia sebenarnya dah akan dapat 2. Dapat 2 lah, walaupun bilangannya 5. Okey, alright. Terima kasih. Dr. Biha, Ya. kalau Google Classroom dikira tak? Dikira. Yang penting Google Classroom tu public. Make it public lah. Dikira macam mana reseptif, macam mana dia punya pemarkahan dia? Kalau kita tengoklah apa yang ada kat dalam environment tu. Kalau ada doktor ada create activity for collaboration kat dalam tu. Ada create, selain tu ada nota, ada videonya. Jadi boleh dapat sehingga 5 markah sebenarnya. Kiranya saya tak perlulah bagi link Jamboard tu asing-asing. Kalau semua dah embedded dalam tu. Yes, satu link saja. Alright. Dr. Biha tanya, Ya. kalau bahan tu kita buat seminar di Facebook, dan bahan seminar tu kita jadikan juga EISBN, itu kiranya boleh ke di-upload juga, dan macam mana kiraan dia? EISBN tu dah ada copyright, doktor. Betul. Tapi kalau kita juga sebenarnya bahan tu daripada seminar yang pelajar kita anjurkan di Facebook. Yang tu boleh kira ke? Tak boleh. Kalau EISBN dia dah ada copyright. Jadi bahan copyright kita tak nak bahan yang ada copyright. Kalau Facebook boleh Kalau seminar di Facebook saja tak masukkan yang tak buat EISBN tu boleh? As long as video itu pensyarah yang bangunkan sendiri, itu kita kira. Dia video yang kita bangunkan. Yes, dia kena bahan kandungan yang kita bangunkan. I see. Okay, saya dah Thank you. Dr. Nobiha, balik pada Google Classroom tadi. Okay, kalau Google Classroom tu kita gunakan Google UTM-Mail, Google Classroom tu kita assign kat situ, tetap dikira ataupun tidak? Itu terbuka ke clarify. Kalau dia tak terbuka, kita tak kira. Maksudnya tak terbuka tu macam mana? Sebab kita bagi link pada student untuk access that GC.
Jadinya student kita sahajalah. Adakah itu tidak terbuka? Ya, itu tidak terbuka. Okey, faham. Terima kasih. Aim kita adalah kandungan kita tu adalah untuk masyarakat, public gitu. Okey, ada Assalamualaikum. dalam Okey, saya nak tanya, macam last time, last SEM, saya dah masukkan satu bahan. Okey, bila saya cuba masuk untuk yang second submission, dia keluar insert fail. So, saya tak boleh nak buat yang untuk second submission tu. Ada apa-apa reason technical ke ataupun reason apa ke? Sebab saya rasa saya cuba masukkan different category dan different subject, tapi dia keluar insert fail. Ya. Yeah. Okey, doktor, yang ini saya rasa doktor kena email dekat kami. Ini masalah teknikal lah. Kami tak ada limitkan macam tu so far. Okay. So maksudnya because last time saya pun ada email tapi tak ada respon kan. So macam mana so dah terlepas yang tu tapi tahun ini ke apa, doktor? Ya? Itu tahun ini ke apa? Sekejap, ini tahun 2020 yang last time yang masa Puan Nohanin ada inform yang untuk last time punya tu. Tahun 2020 macam dah tak boleh nak apply lagi, doktor. Minta maaf sangat. Tapi masa tu saya ada email jugalah tapi tak ada jawapan kan. So saya tertanya-tanya jugalah sebenarnya tak ada. Saya minta maaf sangat kalau doktor terlepas yang tu. Saya pun agaknya terlepas tengok. Okay. Jadi sebenarnya memang tak ada. Maksudnya dia memang ada masalah teknikal masa tu? Saya rasa mungkin ada masalah teknikal masa tu. Okay. Tak apa, kalau ada apa-apa nanti saya refer lagi lah kepada Dr. Nobiha. Okay. Dr. Nobiha? Ya. Izaila sini. Dr. Nobiha nak tanya, kalau pembangunan e-content, maksudnya kita buat video lecture guna Edpuzzle, lepas tu in between tu ada kita tanya few question dekat student, throughout the lecture tu dia kena jawab soalan tu, yang tu dikira interaktif tak? Ya, itu dikira video interaktif. Kalau macam tu kita boleh dapat more than one or boleh dapat markah sehingga 3. Sehingga 3. Okay. Alright. Yang tu link dia hanya sekadar link Edpuzzle Watch ataupun kita kena post dekat YouTube to make it open access ke? Tapi yang kena open access lah yang penting. Tapi Edpuzzle link tu kalau kita buat dah open access pun consider open juga kan? Ya, betul. Alright. Okay. Terima kasih Dr. Nobiha. Dr. Nobiha? Ya. Tuan tanya, tadi masa contoh yang ada dapat markah tu kan, contoh doktor bagi tu tertulis macam satu link Webex kan? Webex tu macam mana dia buat kepada jadi public Saya tak faham kat situ. Tak, saya rasa macam ni. Kalau contoh kan, dia rakam video dia mengajar. Lepas tu dia share lah YouTube. Jadilah public. Okay, kita faham. Right, terima kasih. Okay, ada soalan lagi? Sekejap, saya baca dekat sini. Dr. Nobiha? Ya. Saya Farhana. Saya nak tanya, kalau saya ada buat macam Kahoot games yang saya develop sendirilah semua soalan-soalan tu semua, saya letak sebagai public Kahoot. Okey ke? Ya, itu akan dikira. Terima kasih. Soalan tu dibuat sendiri, kita kira. Assalamualaikum, Dr. Nobiha, Nurul Huda sini. Soalan saya, sekiranya video tu dibangunkan bersama anjuran pihak luar dan dipost ke Facebook, contoh Facebook research group ke apa ke kan. Then tapi audience dia adalah contoh sekolah menengah dan sekolah rendah untuk program STEM. And dalam tu ada macam dekat hujung tu kita letak QR code untuk quiz lah untuk dia participate dalam quiz. So yang itu link dari Facebook tu diterima untuk e-content. Kita terima, tapi soalan saya adalah adakah ini reflektif kepada mana-mana subjek yang doktor ajar? Contoh dia tak direct lah. Kalau sebab submission kita tu biasanya kita nak appreciate e-kandungan yang pensyarah bangunkan semasa dia mengajar anak murid ini, and then dia bangunkan e-kandungan tu juga dia share kepada public. Itu yang kita nak bagi recognition lah. Maksudnya keutamaannya adalah kepada kursus yang diajar lah. Ya, betul. Okey, terima kasih.
Assalamualaikum Dr. Nabiha. Ya. Berbalik pada ni lah Dr. Nurul Huda tadi. So kalau macam dia reflect kepada kita punya kursus yang kita ajar. So kalau macam kes bagi diploma eksekutif, dia tidak tersenarai di dalam senarai kursus yang untuk kita apply konten tu macam mana? Dan video-video dalam diploma eksekutif tu memang video buat sendiri, apa bahan kandungan yang Dr. bangunkan? Contohnya lah menggunakan medium Google Classroom ataupun Padlet dan sebagainya lah. Kriteria. So macam mana kalau boleh ke kita nak claim SE content? Sebenarnya boleh, tapi masalah nanti dia tak tersenarai kat dalam list subjek tu lah. Betul. Itulah for now. Boleh tak saya get back kepada doktor balik semula pasal subjek tersenarai ni? Sebab tu antara subjek yang memang ada ditawarkan lah di fakulti. Di FUTIR. Terima kasih. Dr. Biha, hari tu ada yang taklimat OBE sebelum ni, dia ada cakap tak kisah subjek apa pun. Maksudnya whatever you have under your pull down tu, just pilih je mana-mana subjek and then dia tak kisah pun, dia cakap macam tu. Siapa yang tu yang bagi sebenarnya kita terima tetapi tujuan kita ni sebenarnya lebih nak menghargai bila kita mengajar tu, maksudnya quality teaching kita tu lebih lah. Sebenarnya kita terima. Tapi saya tak naklah cakap kat sini it is formalized, whatever content yang you buat yang tak ada kaitan dengan teacher learning pun you boleh masukkan. Bukan macam contoh untuk makmal takkan ada dalam test. Jadinya dia kata pilih je lah mana-mana untuk uploadkan video makmal tu. Saya rasa as long as bukannya macam dia adalah webinar anda bagi dengan pihak luar ke ataupun macam video yang ceramah anda dekat public ke, saya rasa itu bolehlah dikira sebab subjek tu ialah sebab subjek yang kita tarik dalam test tu adalah subjek yang berstatus kuliah sahaja. Jadi saya faham masalah cakap itu. Okay. Saya akan respon accordingly lah sebenarnya. Kalau pensyarah ni dimasukkan, kita nilai je sebenarnya. Kita masih menilai. Kecuali yang obvious sangat macam ceramah-ceramah kita bagi kat luar tu yang memang tak reflektif kepada kita punya kursus ataupun kita punya teaching learning kat dalam UTM, mungkin kita tak pertimbangkan lah macam tu. For now, bolehlah ambil kira senaraikan tu. Sebab tadi macam saya katakan, kita akan menilai pautan. Kita tak tengok subjek sebenarnya. Dr. Nabiha, berkenaan dengan YouTube, contohnya pelajar dia buat project assignments dan setiap group akan publish di YouTube lah, like demo dan sebagainya lah. Adakah itu tidak boleh dikira sebagai e-content sebab dia adalah a part of daripada assessment untuk kerja khusus tersebut? Okay, dia tidak boleh dikira kerana syarat dia tidak dibangunkan sendiri oleh pensyarah. Itu dibangunkan oleh pelajar. Kita tak terima sebab syarat satu ni. Dia bukan dibangunkan oleh pensyarah tetapi dibangunkan oleh pelajar. Tu punca kita tak kira lah video-video presentation daripada pelajar ni. Okay. Dr. Nabiha nak tanya, kalau macam yang quiz-quiz kita buat ni kan, nanti bila kita masukkan, kita nak letak tu under apa sebab dia ada kategori kan? Kalau quiz-quiz, contoh quiz-quiz kat mana contohnya doktor? Saya buat macam dekat Kahoot tadi. Saya cuba try sambil-sambil dengar ni, saya try masukkan. Saya boleh terangkan sikit tak pasal yang macam nanti dia ada, kalau tu nanti dia yang kategori tu. Bolehlah doktor letak bahagian document sharing. Saya cadangkan. Okey, terima kasih. Sebenarnya tak ada letak others kat sini. Bila letak others kat sini, macam-macam others nanti yang kita dapat. Jadi kita kalau boleh nak scrutinize based on the available category sahajalah. Tapi kami akan tambah from time to time kategori ni. Tapi tu saya ada soalan sikit sambungan daripada yang Kahoot tu. Kalau yang Kahoot tu kita kan dia interaktif kan biasanya kan. Adakah macam kita boleh publikkan dia? Maksudnya student tu boleh anytime sebab bila kita kan macam syarat dia mesti public kan. Sebab yang saya faham yang Kahoot ni kita kena ada kod dia baru kita boleh main quiz tu kan.
ke ataupun tak semestinya? So macam dia tak semestinya. Bila publikkan tu maksudnya sesiapa sahaja nanti boleh jawab soalan doktor. So maksudnya Kahoot dia sendiri dia ada setting yang untuk public. Yes. Okay. Alright, okay. Bila kita isytihar soalan-soalan kita kat Kahoot tu sebagai public, ini bermaksud pensyarah lain kalau nak guna soalan kita dia boleh ambil. Itu maksudnya bila soalan kita tu dekat Kahoot yang kita buat tu adalah dipublikkan. Kalau kita tak publikkan, maksudnya soalan kita tu kita je yang boleh guna. Orang lain tak boleh guna. Itu maksudnya. Sama jugalah kalau kita buat soalan dekat Sokratif ke, dia bila kita publikkan, dia jadi soalan tu masuk dalam dia punya bank soalan. So maksudnya macam kalau saya nak mengajar, saya malas nak buat soalan, saya ambil soalan daripada bank. So soalan daripada bank ni siapa yang buat? Pensyarah-pensyarah macam kita yang contribute soalan dekat dalam bank tu lah yang publikkan soalan. Macam tu. I see. So ada setting yang macam itulah. Ya. Okay, terima kasih. Ada setting macam tu. So Dr. Biha sama macam quizzes jugalah kan? Ya, sama. Kena publikkan. Assalamualaikum Dr. Biha. Ya. Nak menyampur sikit Dr. Biha. Mungkin Dr. Biha boleh maklumkan kalau misal katalah ramai yang gunakan Kahoot ke quizzes ke, tapi dia orang kena pastikan bilangan soalan tu sebab macam yang pernah kita nilai masalah bilangan soalan tu sikit. Jadi kita tak boleh nak kira. Okey, sebenarnya ni nanti kita akan bawa sebenarnya bilangan soalan. Ni nanti kita akan tengok benchmark dekat dalam penilaian dan nanti saya rasa saya tak disclose kat sini lah kot Dr. Sarina. Jadi kita terima sahaja. Kita terima sahaja whatever bilangan soalan yang pensyarah share, kita akan discuss kat dalam proses penilaian nanti. Alright. Okay Dr. Biha, thank you. Bye. Okey, ada lagi soalan? Dr. Biha, berkenaan yang e-content tu, macam kalau kita mohon banyak-banyak tu, lepas tu nak tahu yang mana kita layak dapat markah tu, mana nak tengok Nanti dia akan keluarkan dekat dalam ELPPT. Selepas sebelum ni saya kata bahawa sebelum ni kan you all tak dapat tengok kan markah kan mana satu setiap satu item tu apa markah dia. Lepas ni akan ada markah tu dekat sini, dekat dalam sistem test ni, dan markah keseluruhan tu akan nampak dekat dalam ELPPT. Sistem ELPPT. Itu yang kita cuba tambah baik lah tahun ni. Tahun-tahun lepas memang tak ada. Memang kita tak pernah keluarkan pun setiap satu item tu berapa markah. Kita tak pernah keluarkan. Memang. So currently yang dekat yang tempat kita submit tadi tu, dia just kan ada ranking tu memang empty je lah sekarang ni. Ya, betul. Okay, ada lagi soalan? Assalamualaikum Dr. Biha. Salam, ya. Saya nak tanya, kalau macam contohnya untuk makmal kan, kita ada buat video untuk makmal, dia macam untuk satu video tu seorang lah pengendali video tu. Tapi di sebalik tabir tu ramai yang terlibat dengan pembikinan video tu. Tapi kita ada letaklah kredit dekat belakang sekali. Video tu kita letakkan kredit kepada orang-orang yang terlibat lah. Jadi bolehkah mereka ini juga claim? Ya. Kita tak limitkan. Kalau macam contoh macam video MOOCs kan. Yang buat MOOCs tu bukannya seorang. So macam ada 8 orang contoh. 8 orang tu kena claim lah dengan syarat. Bukannya seorang je wakil claimkan untuk semua. Tak boleh. Dia kena sebab benda ni adalah individual base. Jadi kalau ada 8 orang yang menghasilkan that one content, 8 orang kena claim dekat dalam sistem masing-masing supaya masing-masing boleh dapat markah. Macam tu. Dia tak boleh wakilkan lah seorang. Dr. Biha nak tanya, katakanlah tahun lepas kita ada submit tetapi kita terlupa, kita ada apply tapi lupa tekan button submit. Tak bahan yang sama tapi kebetulan semester ini kita mengajar subjek yang sama, kita submit semula ataupun lebih baik kita tak payah submit kerana dah pernah apply tapi kita lupa nak tekan button submit tu. Nanti bila kita nilai, kita akan melihat senarai konten yang submitted and then evaluated. Kalau bahan itu tak pernah disubmit, jadinya kita masih akan terima dengan syarat SEM ni pun dia submitkan untuk SEM ni lah, macam tu. Jadi kita masih terima. As long as kita tak nilai tahun lepas dan dia tak submit tahun lepas. Kalau kita tambah baik video bagaimana?
Tak kisah terpulang. Boleh je. Boleh je. Kita pernah submit, lepas tu tahun lepas mungkin dapat satu mungkin. Tahun ni kita tambah baik, kita tambah lagi nota dalam video tersebut, kita submit semula, boleh ke? Itu boleh, tak ada masalah. Assalamualaikum Dr. Biha. Tetapi markah ni bukannya satu konten, satu markah kan? Dia satu konten mungkin 5 markah. Yang macam tu je? Betul? Ada possibility. Sebab dia tengok status konten itu. Adakah interaktif atau tidak. So, kalau contoh macam saya kata tadi, kalau video macam puzzle tadi, dalam video tu dia boleh jawab soalan dan sebagainya. Jadi, dia tak jenis reseptif saja. Dia video tu dah membolehkan interaktiviti. Jadi, dia boleh dapat markah sehingga 3 contoh. Okey. Itu tidak bermakna satu benda yang kita hantar satu markah. Ya, sebab tu kita limitkan hantarlah 5 submission saja. Limitkan 5 submission je saya. Mungkin satu-satu Mungkin satu, mungkin 3 satu-satu, mungkin 3, 2, 4. Macam tu pun boleh. Baik. Terima kasih. Dan lagi satu, tu katanya kita buat, katakanlah saya ada buat dekat WordPress, tapi bukan blog pensyarah, luar punya. Dekat dalam tu letak hanya ada 5 video, ada nota, lepas tu pelajar pun ada interact dekat situ. Kita gunakan platform tu macam e-learning lah, tapi untuk subjek tertentu. Itu nanti akan disemak tak satu-satu video yang 5 dengan beberapa nota dan pelajar punya feedback dan semua sekali? Kita punya feedback kita akan semak, kita akan semak kandungan yang dibangunkan kat situ. Maksudnya yang untuk kata, kan kita kan ada interaktif kan. So maksudnya kita akan disemak setiap 5 video tersebut dan juga beberapa 7 yang slide kita masukkan tu akan disemak. Walaupun kita bagi satu link kan? Satu link. Sebab kita memang nak satu link saja. Kalau boleh letaklah berapa 7-8 video tu kat situ, satu link saja yang kita akan semak. Okey, ada soalan lagi? Ada Dr. Biha. Saya Zahara, saya nak tanya. Kalau dalam video kita punya teaching video tu ada material daripada buku, contohnya macam ada figure daripada buku, itu dibenarkan ke tak? Tidak dibenarkan, Doktor. Tidak dibenarkan Okey, terima kasih. Biha, saya tanya, kita mengajar lagi subjek yang sama di SEM. Last SEM kita dah claim for e-content, kita masukkan video-video kan. Contoh dekat YouTube, subjek ada 10 YouTube contoh kan. So kita dah claim last e-content punya evaluation, dan di SEM kita ajar subjek yang sama, kita guna video yang sama, boleh dikira tak? Boleh kan? Tadi saya cakap bahawa jangan claim benda yang sama lah. Benda yang sama yang telah claim, yang telah kita bagi markah, tak boleh diklaim lagi SEM ni. Kalau macam Dr. Azan kata tadi, dia tweak sikit, dia tambah baik, itu kita terima. Tak kisah mengajar berapa kali, tapi kena ubah sikit lah. Sebab kita akan melihat berdasarkan bahan itu itself. Subjek apa ke kita tak tengok sebenarnya. Kita menilai kualiti bahan itu. Okey, kalau kita mengajar subjek tu dan pada masa yang sama kita ada buat public talk juga, bukan MOOCs tapi normal public talk kan, awareness about that kind of method or whatever. So kita boleh claim juga tak? Itulah saya kata tadi, dia berkaitan dengan subjek yang kita ajar atau tidak? Berkait. Part of the subjek kita tu kita buat talk kan? Tak ada masalah saya rasa untuk claim. Cuma nanti itulah, kalau public talk, itu adalah obviously markahnya akan satu sajalah, which is very receptive. Okay. Alright. Okay. Dr. Biha, boleh bagi contoh ke tak kalau video itu mendapat markah paling tinggi? Video tu boleh saya rasa kalau untuk video paling tinggi boleh dapat 3. Iaitu kalau video anda tu macam ni. Kategori 2, iaitu I3 Interactive Open ni maksudnya adalah anda boleh dapat sampai markah 3 kerana satu video anda interaktif, terbuka dan anda menggunakan lebih daripada satu media di dalam video anda. Contoh, dalam video anda tu bukannya ada teks sahaja, anda ada grafik, anda ada animation, contoh kat dalam video itself. Dan dalam video anda tu, macam tadi ada, kalau contoh video puzzle lah biasanya akan dapat markah tinggi. Video puzzle contohnya dekat tengah-tengah tu ada soalan, pelajar boleh jawab soalan dekat dalam video. Itu adalah contoh video yang kategori interaktif. So boleh dapat sehingga 3 markah untuk satu video. Tapi kan Dr. Nubia, sorry berdasarkan pengalaman kita buat video ni kan, masa nak hasilkan 15 minit, kadang satu hari belum tentu dapat. Tapi tiba-tiba satu markah, jadi macam kan, maksudnya
Tadi kalau yang self develop tadi kita bagi sampai 2. Tapi kalau video rakaman Webex tu yang kita kata kita bagi 1. Sebab kita appreciate jugalah effort untuk self develop kan. Beria tadi kan, merakam tadi. Jadi kita bagi sehingga 2 lah yang tu. Okay, right. Assalamualaikum, Dr. Nobiha. Nak tanya lagi doktor, kalau yang tadi tu kita buat video macam yang puzzle, tapi kita hasilkan 3 begitu untuk subjek yang sama, adakah dia akan menilai 3 atau menilai sebagai 1? Kita akan nilai 3. Kita akan melihat ketiga-tiganya. Dr. Azan, nanti setelah itu nanti panel penilai akan melihat sebenarnya daripada, sebab kita cakap tadi bahawa kita tak tengok kuantiti, kita akan tengok kualiti. Kalau 3 tu kata kalau orang tu bagus, dia dapat 3/3, kita ada kat point 5 kan? Macam tu. Ada possibility dapat kat point 5. Okay. Dr. Nobiha nak tanya sikit. Ya. Contoh macam saya develop video kan dekat YouTube. Maksudnya saya create satu playlist lah untuk satu subjek dia, satu playlist. Dalam satu playlist tu ada 15 video. So dalam saya nak create e-content tu, saya nak ada link tu, link playlist ke ataupun link video? Tolong hantar link playlist. Link playlist lah. So maksudnya kira satu submission. Satu submission je lah, walaupun ada 30 video dalam tu. Ya, satu submission tapi ada 30 video, tapi jangan risau, kita akan tengok video-video tersebut. Okay. Faham. Terima kasih. Okay, lagi soalan? Tak sempat nak baca soalan. Assalamualaikum doktor. Ya. Doktor, saya nak tanya, satu adalah tahun lepas saya ada hantar tapi dia submitted. Okay, itu satu soalan. Okay, and then next one, saya ada buat macam satu subjek ni banyak puzzle, and then ada Padlet juga, and then ada buat video juga. So macam mana tu, like limit dia 5 kan untuk macam mana, sebab saya ada ajar 4 subjek. And macam mana tu Dr. Biha suggest? Kalau macam 5 video puzzle ni, boleh tak doktor sekalikan kat dalam satu playlist ke, contoh dekat YouTube, sebab puzzle tu kena make sure satu, dia kena puzzle tu kena terbuka lah juga. Doktor akan ada 5 link puzzle ke macam mana sebenarnya? Jadi memang ada like macam ada 3-4 macam tu puzzle, so saya nak letak kat mana? Jadi saya cadang sebenarnya 3 tu sharekan, compilkan dalam satu link. Contohnya boleh uploadkan dekat YouTube ke, jadikan dia public, dan kita share playlist macam tadi doktor yang 30 video tu tadi. So share satu link tu lah. Satu link playlist tu saja. Macam tu. Oh, daripada puzzle tu kita boleh jadikan dia YouTube saya tak explore pula. Ada boleh downloadkan, jadikan dia compilekan dia, jadikan satu MP4 and then boleh upload kat YouTube. And lagi senang lah, dia memang sah-sah lah public kan. And then kita share the link playlist tu. Lebih senang macam tu. Ataupun macam like satu puzzle pun dah boleh, link puzzle tu. Pun boleh. Kalau if not, doktor nak katakanlah doktor nak share link ni dekat dalam doktor punya personal website contohnya, dan lepas tu bagi link personal website tu dekat kami akan tengok link dekat personal website tu yang ada semua tu pun boleh lah. Ya, pun boleh. Okay, so lepas tu tahun lepas tu submit tu kiranya tak dapat markah tu, sebab macam tak ada markah tak terus dapat markah. Lepas submit dia akan proses ni dulu doktor. Ini sebulan proses penilaian ni nak bagi markah, sebab submission bukannya satu, kita ada 1,600 pensyarah nak nilai. Okay, so bila submitted tu kiranya dah disemak lah ya. So saya kena buat baru lah kan? Lepas belum disemak. Kita akan ada masa untuk menyemak oleh panel penilaian. Lepas tu disahkan oleh PPP masing-masing di peringkat fakulti, dan baru markah tu dipaparkan. Bersama-sama dengan markah bonus webometrik, bonus kalau kita hantar grant rejected. Sekalilah dia keluar markah masa dekat markah SKT kita tu. Okay, so untuk 30 September ni untuk sesi 2020-2021, betul tak? Ya, betul. Okay, terima kasih doktor. Ada lagi soalan? Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanyalah, bila kita masukkan dalam yang
akademik yang e-content tu kan, kalau ada keluar message insert fail tu maksudnya apa? Itulah Dr. Nera, itu saya rasa ada masalah teknikal kalau insert fail tu. Sepatutnya tak terjadi sebegitu. Boleh tak doktor report kepada kami tanyakan kepada UTM Digital. Spesifik kalau report kepada dekat UTM Lead. UTM Lead UTM.my. Nanti Dr. Nera akan take up. UTM Lead UTM Lead UTM Lead at UTM.my. UTM.my. Alright. Terima kasih. Sama. Saya rasa problem sistem lah sebab ramai yang sekarang dapat error yang sama. Bukan individu. Saya rasa problem sistem juga. Tadi pagi lah, just to share the experience. Memang ada keluar notification tu, tapi bila check balik ada je dalam list tu. Mungkin sampai orang sama rekod. Tadi saya try juga tadi, tapi saya try tadi macam okey, tapi saya bagi link YouTube lah. Ni macam Dr. Hadijah Jafri share kalau bahan quiz is dia kata fail tapi YouTube okey. Saya tadi share link, submit link YouTube pun okey juga. Mungkin lah certain link, tak tahulah certain bahan ke. Nanti kami rujuk dengan UTM Digital masalah teknikal ni. Pasal insert fail ni. Kita ada lagi sekarang ni 1 September. Lagi 29 hari lagi nak mengisi. Jadi kami once okey ataupun tak okey, kami akan circulate buat pemberitahuan melalui email kepada semua pasal insert fail ni. Ada lagi soalan? Tanya? Ya, silakan. Apa tu, you ada sebut tadi kalau ada banyak video kan, kalau subjek ada banyak video, compile lah kan. Maksudnya kalau kita compile dia dan kita letak dalam kita punya personal website, boleh lah kan? Ya doktor, boleh. Baru cakap tadi boleh. Okay. Terima kasih. Sama. Ada lagi? Hai doktor. Ya. Kalau online discussion, macam forum dia akan dikira juga ke? Okey, kalau online discussion forum ni, apa bahan yang doktor bangunkan? Contohnya discussion dengan public lah. Kalau contoh untuk I ajar maths subjek kan. So berkaitan dengan what is the content that you develop dekat situ? Content apa? Sebab ini bonus untuk e-kandungan. Jadi kata tadi adalah kalau teaching with technology lain. Teaching with technology is lain. Contohlah kan menggunakan macam saya kata tadi bahawa pensyarah dia gunakan Padlet, tetapi dia guna Padlet untuk pelajar-pelajar dia share presentation. Itu pensyarah tu tak membangunkan apa-apa kandungan. Dia menggunakan technology tools for teaching and learning. Jadi sama juga macam Google, macam discussion contohnya. Doktor menggunakan discussion tool for teaching and learning. Doktor tak membangunkan apa-apa kandungan. E-kandungan. Kandungan tu kena ada. Kandungan yang doktor bangunkan tu kena ada. Okay, thank you doktor. Dr. Biha? Ya. Saya nak tanya, ada tak certain number of questions yang kita buat untuk Kahoot kan? Contohnya quiz atau guna quiz is. How many questions yang dikira? Ada minimum maksimum ke? Sebenarnya macam ni, kita sebenarnya tak nak tetapkan pun minimum dengan maksimum. Tapi kita ada je pensyarah yang submit 3 je soalan Kahoot and then nak minta markah bonus. Tapi kita menyantuni juga submission yang macam ni. Tetapi, bila kita bandingkan dengan orang yang submit sampai 30 soalan Kahoot, so macam mana kita bagi markah kepada orang yang 3 soalan submit Kahoot ni? Jadi, setiap kali penilaian ni, kami tak, bukanlah kami kata kami tak objektif, tetapi we also look at the benchmark as well. Kalau macam, itulah saya kata tadi macam 3 soalan, sama juga macam slide. Submit slide, contohnya ada 5 muka surat. Lepas tu adalah seorang ni pula sampai 14 punya minggu punya PowerPoint slides, kandungan yang dia bangunkan. So how does that compare to someone yang submit 1 PowerPoint slide and then ada 5 ataupun 5 je slide. So kami tak kata kami terlalu objektif sebenarnya. Nanti dalam panel penilaian tu panel penilai akan lihat juga isu-isu macam ni lah. Tapi saya tak boleh kata berapa doktor minimum soalan tu, saya tak boleh nak jawab sebenarnya. Kita akan tengok benchmark
semasa penilaian itu nanti. Jadi saya tak boleh nak cakap berapa bilangan soalan tu lah. Tapi I mean all of us know lah kan. I mean kalau kita nak claim bonus ni, it carries 5 marks. Jadi kalau at least lah have a reasonable amount of questions lah yang kita bangunkan. Macam tu. Saya tak dapat nak jawab soalan doktor berapa bilangan tu doktor. Saya minta maaf sangat sebab ia bergantung kepada benchmark penilaian ketika itu. Macam tu. Thank you. Okay, Dr. Nabihah nak tanya, macam satu kursus, satu submission ataupun boleh multiple submission? Boleh multiple submission doktor. Yang penting kita limitkan kalau boleh setahun ni 5 link je lah kalau boleh submit. 5 link. Satu contoh lagi, kalau kita bangunkan e-content tu kat YouTube kan, kita ada playlist. Untuk tahun depan, kalau kita tambah lagi 2-3 video tambahan, so kita boleh claim baru lah untuk tahun depan. Claim lah untuk yang video baru. Yes, betul. Okay, terima kasih. Lagi? Ada soalan lagi? Sorry Dr. Biha. Yang masa kita nak add new tu, yang from dengan tu tarikh ke? From dengan tu tarikh. Sebenarnya kita nak, sebab kadang-kadang pensyarah dia subjek kod dia sama tapi dia nak claim tu adalah untuk semester yang lalu. Itu untuk rekod pensyarah saja. Tak berapa relevan untuk kami sebenarnya. Yes. Okay. Tinggalkan kosong je lah yang tu. Kena isi rasanya. Kena isi. Boleh macam mana? Isi. So isi je macam satu tahun macam tu. Semester untuk semester, tarikh semester bila yang doktor gunakan tu bahan tu, macam tu je yang kita nak. Okay. Thank you. Dr. Nabihah, kalaulah kita improve kandungan tu sehingga 50% kan, contohnya lab sheet. Tapi asalnya tu orang lain, boleh tak kita upload untuk e-content? Dia yang penting kena dibangunkan sendiri. Kalau pensyarah, itu syarat kita. Kalau orang tu membenarkan doktor untuk dapat that ownership, kita tak ada masalah. As long as maknanya dapat consent lah kan. Sebab kan subjek ni kan dah lama turun-temurun, so tak ubah-ubah. Tapi original dia dan kita ubah sehingga sampai kadang-kadang sampai tak kenal dah. Tapi masih ada lah original tu sikit dia punya. So kita cakap dengan original creator lah ya. As long as you have that agreement bahawa kita nak claim untuk markah kita, okey je lah bagi saya. Okey, baik-baik. Terima kasih. Dr. Biha, saya nak tanya, saya Adijah. Kalau katalah kita team teaching dengan rakan kita kan, tapi kita buat aktiviti Padlet contohnya, guna Padlet kita. Jadi akan tertera nama kita sebenarnya, tapi mata pelajaran tu diajar bersama dengan rakan. Jadi rakan boleh guna kita punya tak? Orang kata link Padlet tu. Okey, soalan saya adalah guna Padlet ke ataupun doktor bangunkan konten dan letak kat Padlet. Itu berbeza. Gunakan contoh macam Padlet saya letak nota dan saya akan letak soalan yang untuk pelajar jawab lah. Tapi kursus ni diajar saya dengan orang lain macam itu. Tapi saya tak ada masalah kalau pensyarah tu juga nak claim guna link doktor ke? Tak ada masalah sebab kita tak cross check. Kita tak cross check pensyarah berlainan guna link yang sama atau tidak. Macam tu. Okey. Sebab macam nota tu selalunya kita sama-sama kan buat dengan dia, cuma Padlet tu sebab macam kita bayar kan, jadi guna nama kita lah. Jadi yang penting pensyarah tu kalau yang seorang lagi tu kalau dia nak claim juga, yang penting dia kena mohon dah. Kalau doktor seorang je mohon, memang doktor seorang je dapat markah walaupun dia pun ada menyumbang juga dekat Padlet tu kan. Yang penting kalau dia nak mohon, dia pun juga kena mohon jugalah untuk dapatkan markah walaupun pakai link yang sama. Terima kasih. Ada lagi soalan? Ke saya boleh tutup soalan? Ada lagi? Okey, slide saya ni nanti Cik Pris akan circulate menggunakan email, dan tadi ada 2 benda saya janji. Satu slide ni, yang kedua adalah tentang insert field. Saya akan follow up dengan tim UTM Digital pasal insert field ini, dan kita akan buat pemakluman lah melalui email kepada semua staff.
Yang user fail tu sebab link dia terlalu panjang, Quizizz dengan Kahoot. Sebab Kahoot bila tu dia terlalu panjang, belakang-belakang tu ada simbol-simbol yang memang tidak diterima oleh e-content. So kena shortkan dahulu ataupun dekat Kahoot tu ambil domain dia, jangan ambil report. So kalau tak tahu, shortkan aja. Dr. Jamal dia beritahu, copy dekat short URL atau bit.ly ke, atau tak kisahlah guna apa-apa yang pendek kan, baru insert semula. Okey, tak apa. Nanti kita buat sikit tutorial lah Dr. Nira. Sharekan kepada pesyarah macam mana nak buat short URL supaya mereka boleh ni. Kita circulate nanti melalui email. Okey. Nanti saya minta, saya bagi pada Pris, nanti Pris akan blast semua tu. Okey. Alright. Okey. Ada soalan lagi? Okey. Kalau tak ada apa-apa lagi, saya ucapkan terima kasih berbanyak-banyak dan saya ucapkan, saya mohon maaf terlebih dahulu sekiranya terdapat hiccup semasa anda mengisi bonus e-kandungan. Kalau email saya tapi macam tak ada kesan, boleh call. Call saya, cakap doktor saya dah email 3 hari tak berreply. Jadi boleh call saya akan bantu juga. Dan kalau ada masalah teknikal, saya rasa Tendra akan bantu. Dan tadi ada 2 benda lain. Satu slide ni saya akan circulate dan juga tadi tutorial macam mana nak shortkan URL supaya anda tak jadi insert fail kat dalam sistem tu. Okay, so saya ucapkan selamat memohon dan tolong bezakan antara membangunkan kandungan dengan menggunakan teknologi. Again, kita harap kita tak terimalah lagi submission yang menggunakan teknologi for teaching and learning. Kita akan cuba bagi markah lain untuk menggunakan teknologi for teaching and learning tu, nanti kami tengah usahakan. Okay, thank you very much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Biha. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nabiha. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Biha. Terima kasih Dr. Biha. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Biha.